Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 2 aplikasi teknologi 2.3 reka bentuk elektrik. Hari ini kita akan belajar subtopik 2.3.1 elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan bersama Cikgu Hani. 2.3.1 elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Elektrik merupakan antara tunjang kehidupan manusia berikutan ledakan teknologi maklumat secara global. Dalam sistem elektrik, terdapat 4 elemen utama yang perlu dikenal pasti dan dijelaskan iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Elemen-elemen dalam sistem elektrik. Terdapat 4 elemen yang perlu kita pelajari. Yang pertama, sumber. Sumber adalah punca pengeluar tenaga elektrik seperti penjana kuasa dan bateri. Yang kedua adalah medium. Medium merupakan perantara antara sumber dengan beban bagi mengalirkan arus elektrik. Yang ketiga adalah beban. Beban adalah alat yang melakukan tugas dan menggunakan tenaga elektrik. Dan akhir sekali adalah kawalan. Kawalan adalah pengawalan arus elektrik dengan cara memutuskan atau menyambungkan litar. Yang pertama adalah sumber. Sumber elektrik boleh berpunca daripada jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya. Terdapat 2 jenis sumber tenaga iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui ialah sumber yang boleh digunakan semula dan bekalan tenaga tidak akan habis. Sebagai contoh, angin, cahaya, air, ombak dan haba. Kalau sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah bekalan tenaga dia akan habis. Sebagai contoh, tenaga nuklear, petroleum, arang batu dan gas. Seterusnya, medium. Medium ialah perantara antara sumber dengan beban. Medium berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. Medium terbahagi kepada 2 jenis iaitu medium yang berwayar dan medium tanpa wayar. Berikut merupakan contoh-contoh medium berwayar dan juga medium tanpa wayar. Ada banyak lagi contoh-contoh yang ada di sekeliling kamu. Yang ketiga adalah beban. Beban ialah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Beban akan menghasilkan kesan seperti kesan cahaya daripada mentol, putaran kipas daripada motor elektrik dan bunyi daripada pembesar suara. Murid-murid boleh lihat contoh beban yang digunakan menghasilkan kesan putaran daripada motor elektrik pada pengadun makanan. Yang keempat ataupun yang akhir sekali ialah kawalan. Kawalan bermaksud pengawalan arus elektrik secara selamat iaitu dengan cara memutuskan dan menyambungkan litar. Kawalan elektrik juga dapat dilakukan secara manual ataupun secara automatik. Contoh kawalan secara manual boleh didapati pada sebuah mesin pengadun. Kita boleh laras kelajuan mesin pengadun secara manual. Okey, contoh lain pula bagi kawalan secara automatik adalah pada pemutus litar. Pemutus litar ni akan memutuskan litar secara automatik jika ada berlaku litar pintas dalam litar elektrik di rumah. Seterusnya, kita akan kenal beberapa jenis arus. Yang pertama, arus ulang-alik. Arus ulang-alik adalah arus elektrik yang lazimnya dibekalkan ke rumah kediaman. Voltan arus ulang-alik dapat dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Yang kedua adalah arus terus.
Arus terus ini merujuk kepada sistem kuasa dengan satu kekutuban voltan ataupun arus. Arus elektrik yang mengalir adalah secara sehala. Sistem penjanaan dan pengagihan elektrik dari sistem jana kuasa sehingga ke rumah adalah menggunakan arus ulang-alik. Voltan bagi arus ini boleh dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Penghantaran elektrik dilakukan dalam keadaan voltan yang tinggi supaya dapat merendahkan nilai arus. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Arus terus dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti bateri, sel solar dan dinamo jenis komutator. Dalam arus terus, cas elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Murid-murid boleh rujuk dalam gambar ajar di sebelah ini. Sekian saja untuk kali ini. Tahniah dan terima kasih kerana mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Sehingga itu, take care. Bye.